Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sekalian anak-anak muda secara khususnya dan sesiapa sahaja yang menyertai siaran online kita pada kali ini, saya ucap terima kasih kerana sedia untuk bersama-sama untuk kita berkongsi ilmu, dan hanya saya akan sampaikan apa yang ada dalam kitab ini untuk kita memberikan pencerahan khususnya anak-anak muda, sebagaimana saya tekankan anak-anak muda yang cinta untuk menjadi pendakwah ataupun anak-anak muda yang masih lagi dalam keadaan teraba-raba. Apa istimewanya dan apa besarnya kerja dakwah yang ditinggalkan oleh para nabi, para sahabat, salafus salih, para ulama kita ini. Kita telah berbicara tentang karangan kitab Syekh Abdullah Nasih Alwan. Sudah tentu beliau merupakan ulama, tokoh pendakwah yang hebat, yang cuba untuk menyusun tulisan-tulisan untuk menjadi panduan kepada pendakwah di zaman ini. Dan kita sedang berbicara tentang dakwah Islam, ma tabi'atuha, apa dia tabiat dakwah Islam ini. Seruan agama yang kita nak bawa kepada orang, apa dia sifat semula jadi yang ada pada agama ini. Saya telah sebut pada kali perbincangan kita yang pertama dahulu, sudah tentu orang yang nak menjadi pendakwah mesti mengetahui tabiat dakwah yang beliau nak bawa ini. Tujuannya yang pertama agar menambahkan keyakinannya bahawa dakwah yang beliau bawa ini merupakan suatu dakwah yang sangat istimewa. Yang kedua, dengan tujuan apabila kita mengenali tabiat dakwah ini, dengan sendirinya kita dapat menggambarkan kepada sasaran dakwah kita dan meyakinkan mereka bahawa tabiat dakwah ini sangat istimewa yang membuatkan mereka akan tertarik. Mereka akan rasa nak mendekatinya, bahkan akhirnya mereka akan menjadi pendakwah-pendakwah yang membawa dakwah Islam ini, insya-Allah. Dalam perbincangan kita yang lalu, kita telah menyebut bahawa tabiat dakwah ini ada 5 perkara. Yang pertama, dakwah yang kita sampaikan ini merupakan dakwah penyudah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi mussalatu wassalam, dan ia adalah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dakwah Islam ini tidak sama seperti dakwah Nabi-Nabi dahulu. Nabi Nuh menyampaikan dakwahnya kepada kaumnya. Kaum Samud, Nabi merekalah yang menyampaikan agama kepada kaum Samud, terbatas di kalangan penduduk ataupun bangsa suku Samud. Nabi Musa alaihi salam menyampaikan agama kepada Bani Israel. Nabi Harun. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan terhad kepada satu bangsa dan satu tempat. Dia bersifat universal dan ammah, merangkumi seluruh tempat dan bangsa. Yang ketiga, ajaran Islam yang kita bawa ini, dakwah yang kita bawa ini bukan direka oleh tok guru kita, bukan direka oleh datuk nenek kita, tetapi direka sendiri oleh Allah. Tuhan yang mencipta bukan sahaja manusia, tetapi jin, haiwan-haiwan, makhluk yang ada di atas dunia ini. Dunia dan akhirat dicipta oleh siapa? Tuhan. Maka sudah tentu agama yang dibawa oleh kita ini bersifat Rabbaniyah, bersifat ketuhanan.
Yang keempat, agama yang kita bawa ini, seruan yang kita bawa ini bercirikan syumul, lengkap, merangkumi seluruh aspek kehidupan. Bukan sahaja mengajak manusia beribadah, tetapi juga mengajak manusia memenuhi kehidupan mereka dengan ciri-ciri yang ada dalam agama. Yang kelima, kita dah bincang, iaitu ciri agama yang ada, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bersikap ata wa tajaddud. Dia bersikap memberi dan sentiasa sesuai di sepanjang zaman dan sentiasa membawa pembaharuan dalam kehidupan umat. Itu 5 perkara. Bila kita kenal 5 perkara itu, dan itulah kehebatan agama, membuatkan kita mampu mendekati sesiapa sahaja. Yang keenam, tabiat. Malam ini kita nak bincang yang keenam dalam muka surat 33, at-tawafuq bainal madiyah wa ruhaniyah. Seimbang dan diselaraskan antara tuntutan material kebendaan dengan tuntutan kerohanian. Beza dengan agama Yahudi, beza dengan agama Kristian, beza dengan agama Buddha. Kemungkinan Buddha sangat menumpukan tentang kebatinannya. Hindu kemungkinan mementingkan tentang kebendaannya, mementingkan tentang kerohaniannya. Tapi Islam ni, ciri dia mengseimbangkan antara tuntutan dan keperluan manusia pada sudut fizikal, pada sudut material dengan kehanian dan kejiwaan mereka. Jiwa manusia nak agar menjadi tenang. Jiwa manusia nak memerlukan bekalan ilmu. Jiwa manusia nakkan keselesaan. Jiwa manusia nakkan satu rasa sangat tenang. Tapi di waktu yang sama, manusia juga memerlukan hubungannya dengan kekeluargaan, hubungannya dengan manusia. Manusia nak duit, manusia nak harta, manusia nak pekerjaan, manusia nak berhubung dengan orang. Maka Al-Quran datang menghubungkan manusia. Contoh ayat Al-Quran yang jelas, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'. Lelaki-lelaki yang tidak melalaikan mereka oleh perniagaan dan juga jual beli. Perniagaan ni seringkali untuk tujuan mencari harta. Jual beli tujuannya untuk mencari keperluan kehidupan. Walaupun demikian, Islam tidak melarang. Islam hanya melarang kita mementingkan kebendaan sehingga lupa an zikrillah, mengingati Allah. Wa iqamis salah, mendirikan sembahyang. Wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat. Bahkan zakat itu sendiri, dalam ibadat zakat itu menggabungkan antara tuntutan kebendaan dengan tuntutan kejiwaan. Bila kita keluar zakat, tujuannya untuk menolong orang-orang yang susah, kerana jiwa kita rasa belas kasihan, simpati kepada orang yang susah. Di waktu yang sama, kita beri barang, dengan barang itu membuatkan dia boleh membeli keperluan-keperluan kehidupannya. Lihat Islam ini. Jadi bila kita kenal asas yang ada di dalam Islam ini, mencari tuntutan akhirat ma'al akhzi bihuzuzid dunia, bersama mengambil segala apa yang ada di atas dunia ini. Jadi orang yang bawa agama Islam ni jangan kata sembahyang. Main sikit-sikit main suka, sikit-sikit main suka. Sikit-sikit kebun, sikit-sikit kebun. Berkebun tidak salah tuan-tuan. Berniaga tidak salah, bersukan tidak salah. Membawa keluarga berrekreasi tidak salah. Membawa manusia dalam urusan-urusan kebendaannya tidak salah.
tetapi mesti diseimbangkan dengan tuntutan kerohanian berlandaskan kepada agama. Berniaga, tapi jangan lupa tuntutan agama. Bersukan, tetapi jangan lupa kepada tuntutan agama. Ini dia. Maka kalau ada orang yang membawa Islam, dia melihat Islam, dia kalau ikut Islam susah, Ustaz. Sebab apa susah? Kena semayang je, kena pergi masjid, pergi surau je, pegang Quran je, berzikir saja. Saya, Ustaz, minat main basikal. Saya, Ustaz, suka berkebun. Saya tak dapat tidak kena cari rezeki untuk anak-anak saya, nafkah untuk keluarga saya. Islam bawa. Cari nafkah. Cari. Qul, katakanlah wahai Muhammad, man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi. Siapa yang nak mengharamkan segala perhiasan yang Allah Ta'ala keluarkan untuk hamba-hambanya. Wattayyibati minar rizqi. Dan segala yang baik daripada rezeki. Contoh. Orang yang berniaga, dia terus berniaga. Kontraktor-kontraktor yang buat kerja yang baik, membangunkan negeri ini, buat. Yang dilarangnya tipu, yang dilarangnya bohong, yang dilarangnya rasuah, yang dilarangnya ialah melakukan kejahatan dan penipuan. Ini dia agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam bukan mengajak kita agar kita mengasingkan diri, beruzlah, berada di puncak bukit, tidak bergaul dengan sesiapa dan tidak berkawan dengan sesiapa. Biarlah lapar, biarlah susah, tidak pakai tidak pakai selipar, tak pakai baju Allah zuhur. Bukan. Cuba lihat sahabat-sahabat Nabi, ada yang kaya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, ramai di kalangan salafus salih, bahkan imam-imam termasuk Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, imam, orang yang alim tetapi terlibat dalam perniagaan. Ini yang kita nak bawa. Jadi bila kita nak bawa kepada anak-anak muda, kita faham tabiat agama ini membuatkan kita tidak akan menjadikan mereka nak jauh daripada agama. Ini asas dia. Ada di zaman Nabi SAW kisah yang paling hebat. Di zaman Nabi ada orang yang mula berbicara 3 orang. Mereka datang bertanya dengan isteri Nabi, nak tahu bagaimana Nabi beribadat. Sehinggalah mereka diberitahu hebatnya Nabi buat ibadat, Nabi buat menunaikan sembahyang, Nabi berpuasa. Sehingga mereka mula bercakap-cakap di antara mereka. Ada di antaranya kata, Allah, kalau Nabi ni Allah Ta'ala mengampunkan dosanya yang dulu dan akan datang. Begitu mereka buat. Wa aina nahnu minan Nabi. Mana kita nak banding dengan Nabi? Sehingga ada yang kata, aku akan bersembahyang malam selama-lama. Aku akan berpuasa setiap hari dan tidak akan berbuka. Aku akan mengasingkan diri daripada wanita-wanita. Aku tak akan kahwin. Sampai cerita ini kepada Nabi SAW. Nabi memberitahu, amma wallahi inni la akhsyakumullah. Demi Allah, aku orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa di kalangan kamu kepada Allah. Tapi aku berpuasa, aku berbuka, aku bersembahyang, aku tidur, aku berkahwin. Sesiapa yang memisahkan dirinya daripada sunnahku, dia bukan orang yang mengikuti sunnahku. Ini dia Islam. Bila kita tahu tabiat Islam macam ni, maka kita nak mendekati masyarakat, jangan kita nak bawa orang mengasingkan diri daripada dua keseimbangan ini. Jangan. Ini tabiat Islam dan tabiat agama yang kita bawa. Yang keenam. Yang ketujuh, al-yusru. Agama yang dibawa mudah. Inna ad-dina yusrun. Agama yang dibawa ini mudah. Wal basatah, sederhana. Wal ma'quliyah, logik. Dalam agama ni ada perkara yang logical. Mudah. Islam suruh kita tutup aurat. Susah apa? Tutup aurat. Orang lelaki tutup aurat, orang perempuan tutup aurat. Susah. Tak susah, tutup aurat saja.
Balik rumah, kamu bersama dengan isteri, ikut pandang kamu. Mudah. Islam ni mudah. Tapi ada tuntutan-tuntutan dia. Sederhana dalam Islam ni. Tidak menyusahkan, tidak membebankan, tidak memberatkan. Dengan sebab mudahlah kita tengok Nabi SAW. Apabila ada seorang badui yang jahil masuk dalam masjid, dia buang air kecingnya di mana masjid. Allah. Tapi Rasulullah tidak suruh para sahabat memaksanya, mendesaknya, memukulnya. Tidak. Bersihkan. Demikian juga kita. Kadang-kadang ada jatah kuasa masjid memudahkan sesiapa yang datang ke masjid. Hanya dengan sebab COVID ini bukan nak memudahkan, maksudnya langgar SOP. Tidak. Itu ada peraturan dia. Mesti ada logik dia. Kenapa kita buat macam tu? Ada logik dia. Ada kemunasabahannya yang ditentukan oleh agama. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Itu asas yang disebut di dalam agama. Islam ini istimewa dengan sebab kesederhanaannya. Islam ini istimewa makuliyah. Tengok, pada kesesuaian pada sudut logik. Kenapa Islam letak contoh? Hari ni orang mula berbincang, kenapa Islam ni suruh orang perempuan tutup rambutnya, tutup tubuhnya. Orang mula berbincang, logik dia ada. Kerana perempuan ini satu ciptaan Allah yang sangat indah, yang sangat cantik, yang perlu dijaga. Emas dengan batu. Emas kita jaga dengan baik, simpan di dalam rumahnya, tempat yang tersimpan indah kerana dia mahal. Batu, lepas piala lah apa dah. Itu beza. Di dalam Islam meletakkan kedudukan yang besar wanita-wanita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya baca rekah je. Tuan nak beritahu pada tuan agar yang pertamanya minat nak baca buku ni. Yang kedua, kalau tidak sempat nak baca buku ni, kita boleh beri gambaran dalam diri kita bahawa tabiat agama yang kita nak bawa ni, ciri yang ketujuh mudah, sederhana, ada logik akalnya. Yang ketujuh, yang ke-8, asalah wal khulud. Islam ini fundamental. Dia ada asas dia yang kukuh, wal khulud, kekal. Dia tidak boleh dimusnahkan oleh sesiapa, tidak boleh dipinda oleh sesiapa, yang tidak boleh dihancurkan oleh sesiapa. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Islam ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang 4 rakaat Zuhur sejak dulu sampai sekarang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang kama hawala a'daul Islam, kata dia, abrat tarikh, betapa banyak usaha-usaha musuh Islam sepanjang sejarah untuk menukar Al-Quran, meminda Al-Quran. Fahal istata'u, adakah mereka mampu? Wahal wasalu ila hadifihimul khabith, adakah mereka berjaya mencapai matlamat mereka yang keji ini? Tidak. Mereka tidak berjaya memusnahkan Al-Quran. Mereka tidak berjaya memusnahkan hadis Nabi SAW. Akan lahir para ulama yang meletakkan ini sahih, ini hasan, ini maudha', ini dhaif, ini. Para ulama sentiasa dikeluarkan oleh Allah untuk menjaga agama ini. Yang ke-9, al-adl mutlak. Islam ini membawa keadilan yang sangat mutlak. Keadilan yang mutlak. Dan inilah yang disebut oleh Nabi SAW. Sehingga Nabi, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah, anak perempuan Muhammad, mencuri sekalipun, aku akan potong tangannya. Tapi keadilan Islam ini dia datang di masa darurat, di zaman Sayyidina Umar. Hukum hudud ada, tetapi kerana tidak cukup syaratnya, maka tidak dikenakan hukuman potong tangan ketika orang mencuri di masa darurat, di masa kelaparan yang amat sangat, dalam keadaan suasana yang begitu teruk. Keadilan Islam ini ada dalam undang-undang Islam yang hebat, dan kita mesti faham, tidak ada penyelesaian untuk mencari keadilan dalam kehidupan ini melainkan kembali kepada Islam. Anna hadaf syariatil asasi, tujuan asas dalam syariat Islam, huwa iqamatul adlil mutlaq bainan nasi jami'an,
menegakkan keadilan yang mutlak di antara manusia. Wa tahqiqil musawah bainahum, melaksanakan kebersamaan antara manusia. Wa siyanati dimaihim wa a'radihim amwalihim wa uqudihim, untuk menjaga darah mereka, keturunan mereka, harta mereka, akal mereka. Kama sana lahum dinahum wa akhlaqahum, sebagaimana agama menjaga akhlak mereka dan agama mereka. Wa tahqiq faghayatuhal wahidah, matlamat utama dalam syariat Islam ini tahqiq masalihil ibad fil ma'ash wal ma'ad, melaksanakan dan menjayakan maslahat-maslahat ibad dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ini dia keadilan yang ada dalam Islam. Kerana itulah dalam Islam ni ada maqasid syariah, ada maqasid syariah. Ada orang sebut, dia kata, kenapa buat pengisytiharan daurat, nak bincang dulu dalam parlimen. Saya tertarik apa yang disebut oleh Tok Guru Mudah. Dia kata, kalau ada satu rumah yang terbakar, rumah tu sedang terbakar, emergency, adakah bila kita telefon bomba, pengarah bomba buat mesyuarat dulu, bincang macam mana kita ni nak pergi dah, macam mana? Mesti masa tu dapat arahan, ada kebakaran di Kuala Terengganu, rumah terbakar, semua turun. Ni nak bincang dulu, lamanya ambil bincang segala. Maka perlu ijtihad daurat. Dalam waktu daurat itulah mesti diambil tindakan segera dengan suasana yang ada. Tujuan dia apa dia? Untuk maslahat ibad. Lepas tu Islam ni tuan-tuan, dia ada dua jenis. Yang pertama, yang Allah Ta'ala tetapkan, tidak berganjak dan tidak berubah. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi kepada manusia perkara yang tidak disebut secara tepat, tidak boleh berubah. Ada perkara yang boleh berubah. Ada perkara yang tidak boleh berubah, ada perkara yang boleh berubah mengikut situasi, mengikut keadaan. Situasi dulu boleh sembahyang dalam saf, sekarang tidak boleh sembahyang dalam saf, kena ada penjarakan. Itu Islam yang dibawa. Ini kefahaman yang mesti kita bawa. Jangan bila kita tak faham yang inilah yang membuat akan ada orang Allah, dia mula fikir benda yang agak jumuk, menyusahkan orang. Contoh, ramai orang bincang tentang topi sudu, boleh ataupun tidak. Tuan-tuan, ada orang dia boleh pakai kopiah, ada orang dia tak pakai kopiah, ada orang dia nak pakai topi sudu kerana dia panas, ada orang dia nak pakai topi sudu kerana suka-suka je, ada orang. Jadi Islam ni datang dengan mudah. Itu bila bercakap tentang mudah. Demikian juga Islam ni keadilan yang mutlak. Keadilan yang mutlak bukan bermakna orang tu jadi Perdana Menteri dia kena bebas. Bila orang tu dia bekas Perdana Menteri, dia menjadi bebas. Bukan orang tu dia pegang jawatan apa-apa yang besar, dia bebas. Tidak. Dia tidak boleh lepas daripada kebertanggungjawabannya terhadap apa-apa kesalahannya, sesiapa sahaja. Ini dalam agama. Keadilan mutlak. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Buatlah keadilan kerana dia sangat hampir kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah pengarang mula menceritakan untuk menegaskan dakwah Islam ni paling sesuai, paling baik untuk kita bawa pada masyarakat. Dalam erti kata lain, ideologi yang kita nak bawa anak-anak muda sekalian, mahasiswa yang ada di universiti, kalau kita nak bawa fahaman liberalisme, kalau kita nak bawa fahaman pragmatisme, kalau kita nak bawa fahaman pluralisme, kita nak bawa ideologi apa, tidak sesuai semuanya. Itu kerana ciptaan manusia yang tidak membina keadilan yang mutlak. Contoh, ideologi kapitalisme memberikan sesuatu yang tidak adil. Orang yang kaya terus kaya, orang yang miskin terus melarat. Itu sistem kapitalisme. Tapi ekonomi Islam, dia memberikan suatu keseimbangan dan keadilan. Orang yang kaya kena bayar zakat, bayar kepada orang-orang yang susah. Orang-orang yang susah mesti hidup dengan bergotong royong, hidup dengan baik, hidup dengan subur, buat amalan yang dengan penuh kebaikan. Ini dia Islam, agar dia tidak berpusing di kalangan orang kaya. Orang kaya wajib keluar zakat, wajib keluar tanggungjawab yang tertentu yang ditetapkan.
Kemudian pengarang yang dibawa pengakuan realiti, pengakuan muktamar antarabangsa, perakuan daripada orang-orang yang tidak Islam tapi jujur dan ilmu mengakui bahawa Islam ini hebat. Islam ini memiliki sistem, memiliki asas, memiliki prinsip, memiliki segala undang-undangnya mengatasi perkara-perkara yang lain. Jangan di kalangan kita. Saya pernah dengar ada orang tu dia tengok penjajah, dia kata penjajah yang baik, penjajah yang bagus. Kalau penjajah tak mari negeri kita ni, kita tak boleh maju, kita tak pandai buat jalan raya. Ya Allah, ya Tuhanku. Kerana kita tidak membaca sejarah, kemudian kita tidak merasai keindahan tamadun yang dicipta oleh Islam sebelum daripada zaman cerahnya negara-negara Eropah. Okey. Ni saya tak mau baca pengakuan ni. Banyaklah tuan-tuan boleh baca. Yang terakhir. Yang terakhir, kata dia. Bila kita melihat apa yang ada, kemana malam ni banyak juga live, saya nak perhabis je apa yang disebut dalam kitab ini. Semua amma ma tarakathu da'wah min atharin fi bina'il hadarah al-insaniyah. Dakwah Islam ini pernah meninggalkan kesan yang besar dalam membina tamadun kemanusiaan. Ini kita kena bawa kepada manusia, agar manusia mula rasa hebat. Kalau hari ini orang mesti melihat negeri Kelantan. Kenapa negeri Kelantan menjadi hebat? Kerana dibina di atas dasar Islam. Walaupun negeri mereka miskin, peruntukan keuangan mereka terhalang, begitu lama disekat dan diskriminasi oleh pihak-pihak tertentu, tapi mereka boleh berkembang, melahirkan rakyat yang kadang-kadang memiliki produktiviti yang tinggi untuk membina negeri mereka. Kita boleh tengok di Kelantan, mereka boleh buat masjid-masjid yang besar walaupun peruntukan daripada kerajaan sedikit. Mereka boleh terus hidup membina kedai-kedai yang baik, berniaga dengan subur dalam negeri mereka. Kerana apa? Kerana mereka dibina dengan asas dakwah Islam yang ditinggalkan khususnya oleh Tok Guru Ni Aziz dan diteruskan oleh para ulama-ulama di negeri itu. Ahli-ahli sejarah bersepakat bahawa tamadun Islam ini telah berpindah ke barat melalui beberapa jalan. Makbarul Andalus, melalui kerajaan Andalus, melalui Saqliyah, melalui Perang Salib, melalui madrasah-madrasah penterjemahan yang ada di Espanya, di Perancis, di Italia. Mereka menterjemah buku-buku Islam ni. Melalui peniaga-peniaga Islam, pendakwah-pendakwah Islam di seluruh negara, khususnya yang masuk ke Eropah, yang masuk ke Afrika, yang masuk ke Asia. Mereka inilah yang membawa tamadun Islam yang sebenarnya. Inilah dia kehebatan Islam. Saya nak baca akhir sekali apa yang disebut oleh pengarang ini. Fa'ala syababid da'wah, wajib ke atas pemuda-pemuda yang memiliki semangat untuk menyampaikan dakwah Islam, an ya'lamu, mereka tahu, idza kanatid da'wah islamiyah hiya khatimah da'wah, dia sedar bahawa dakwah Islam ini merupakan dakwah yang terakhir. Tabiat dakwah Islam ini universal, umum. Dakwah Islam ini memiliki ciri-ciri yang istimewa pada kesyumulannya, rabbaniyahnya, kekal, dijaga, dipelihara oleh Allah. Dan agama Islam ini diperakui hebatnya, sesuainya, membawa sentiasa pembaharuan sesuai dengan realiti antarabangsa, sesuai dengan alati setempat, sesuai dengan sepanjang zaman. Bila inilah keyakinan yang ada kepada para pendakwah muda, maka para pendakwah muda yang pertama mula memiliki minat untuk mengenali Islam dengan baik. Yang kedua, mulalah bersungguh untuk menyampaikan keistimewaan ini kepada ummah yang insya-Allah ummah akan memegang dan mempertahankan agama ini dengan sebaik-baiknya insya-Allah. Saya rasa cukuplah malam ni, agak ringkas sedikit kerana hanya secara kesimpulannya buku ini nak memperkenalkan kepada kita tabiat dakwah yang kita sampaikan. Tabiat dakwah yang kita bawa ini, beberapa ciri yang saya sebut tadi, inilah yang kita akan bawa pada masyarakat. Kita pergi ke orang asli, kita kenal yang mana dia asas, yang mana dia yang boleh kita bawa pembaharuan secara berperingkat
Kalau kita bertemu dengan sesiapa sahaja, kita tahu bahawa inilah dia istimewa yang ada dalam Islam, yang akhirnya orang akan melihat Islam ini dia boleh bergerak PKP ke, PKPP ke, PKPB ke, PKP apa pun, zaman apa pun, Islam ini akan membawa penyelesaian kepada ummah, insya-Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maaf semua dengan perbincangan kita, alhamdulillah dalam tempoh 2 malam kita dapat mengenali apa yang ditulis oleh pengarang dan kataknya, iaitu apa dia? Kitab Hadhihi Da'wah Ma Tabi'atuha. Ini dia dakwah, apa dia sifat semula jadi, tabiat yang ada pada dakwah ini, yang menjadikan kita sangat cinta kepada Islam, dan kita akan mengajak manusia mencintai dakwah Islam dan menyampaikannya kepada ummah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.